Okey, kita bertemu lagi untuk section yang ketiga, section yang terakhir untuk topik kita pada hari ini, Waste Management in Food Industry. So, sebelum ni kita sudah berbincang pasal dua topik utama lah, dua section utama. Section pertama kita bercerita pasal apa tu food waste, introduction to food waste dan apa environmental impact from the food waste lah. And then section kedua tadi kita cerita banyak pasal undang-undang perundangan di Malaysia, legal, apa waste policy in Malaysia, apa food management in Malaysia, dan kita tengok jugalah macam mana 5 negara contoh tadi, Perancis, Denmark, Norway, Korea dengan Jepun membuat orang punya food waste management lah. So untuk section ketiga ni kita akan dia lebih kepada teknologi. So memang banyak berfikirlah benda ni boleh buat atau tidak, tapi sebenarnya benda tu doable. Tapi kita akan berbincang apa sebenarnya strategi yang kita boleh guna pakai sebagai food expert ataupun sebagai consumer lah untuk mengurangkan kita punya food waste. So kita akan berbincang pasal 3 subjek ni. So yang pertama, strategies for minimizing food waste. So strategies untuk mengurangkan kita punya food waste ni daripada 3 sumber berbeza lah. Sebab kita punya makanan ni kan dia datang daripada producer, farmer, nelayan. Lepas tu dia berpindah kepada food business lah, food industry, manufacturer semua. Dan yang terakhir dia akan berpindah kepada consumer. So setiap fasa ni dia punya cara-cara untuk kita mengurangkan kita punya food waste lah. Dan yang kedua pula kita akan cerita pasal teknologi and innovation. So bila kita cerita pasal teknologi and innovation ni, mungkin macam Puan Natra dah pergi sampai China audit. Of course dia nampak lagi banyak teknologi yang boleh kita guna pakai. Mungkin Miss Afifah pergi Johor buat audit, akan nampak lagi teknologi yang boleh guna pakai. Cuma kita tiada satu sistem macam mana kita nak pastikan teknologi itu semua orang pakai. So kita akan bercerita lah apa teknologi yang dipakai di seluruh dunia, tapi somehow di Malaysia kita tidak berapa pakai lagi lah. Dan yang ketiga kita akan try juga buat, kalau sempat lah, kita akan buat macam kita buat food waste management plan. Sama ni kalau macam dalam EQA tadi, Environmental Quality Act kan, untuk schedule waste kau kena ada schedule waste management plan, wajib. Kalau kau tidak buat, kau akan kena saman 2,000. Percuma je. Tapi kenapa di Malaysia kita tidak buat macam ni lah. Tapi walaupun belum ada requirement, kita akan bercerita lah macam mana macam negara macam US dia buat dia punya food waste management plan lah. Okay, saya teruskan. Okay, so strategies to minimize food waste. So this is a simple slide, satu slide untuk cerita strategi yang diguna pakai daripada food business, farmer and producer dan household. So untuk food business, cara untuk kita mengurangkan kita punya food waste tu sebenarnya apa benda lah, bukan setakat food waste. Kita punya duit inventory pun, kita kena ada inventory. Kalau kita ada inventory, training provider ada inventory, kerja kau senang. Kau banyak duit, kau ada inventory, kerja kau senang nak manage duit. Sama juga dengan makanan. Bila kau ada kau punya food inventory, kau measure berapa banyak yang masuk, berapa banyak yang keluar, kau akan tahu lah berapa banyak food waste yang kau boleh hasilkan. Kau tahu di mana kau boleh save, di mana kau boleh reduce lah. Dan yang kedua ialah creating a food rescue system. So creating a food rescue system ni kita baru bercerita tadi kan, yang macam ada certain tempat di macam dekat UK, Tesco. Kalau lepas pukul 5, pisang 50% harga dia. So dia try untuk selamatkan makanan daripada rosak. Makanan di bazar Ramadan kita kan. Kalau macam orang dah nak berbuka ni, juallah murah-murah ataupun sedekah je dengan orang masjid yang berdekatan. Itu kita panggil food rescue system lah. So sebenarnya itu food industry dia boleh buat lah benda tu sebenarnya lagi banyak lah. Lepas tu yang ketiga ni yang promoting education lah, awareness. So promoting awareness ni dia bukannya sekadar daripada government. Macam tadi kita cerita pasal banyak government kan. Tapi mungkin ada certain NGO dah start buat tadi. Macam tadi NGO Denmark tadi tu yang perempuan tu. Dia just promoting biasa je TikTok. Tapi macam mana dia boleh mengubah regulation dekat Denmark kan. Dan sebenarnya food business yang ada lagi power, yang ada lagi clientele. This one is I think cara yang terbaik lah untuk kita mengurangkan food waste lah. Sebab bila orang dah faham benda tu sebagai kesedaran kan, orang dah kesedaran, dah ada mentality, kita boleh mengurangkan food waste lah. Dan yang keempat, building of food handling and processing infrastructure. Kalau kita nak suruh petani buat tempat kompos, memanglah tak mampu kan. Sistem kompos kan agak complicated. Kalau kita nak suruh consumer, mana ada masa aku nak buat ni. Rumah kita orang high rise kan, mana boleh buat. Tapi bayangkanlah kalau kita punya food business ni, dia satu sistem. Okey, siapa-siapa yang beli makanan daripada Pasar Pandan Indah ni, boleh buang tulang-tulang makanan ke dalam tong yang kami sediakan.
So bila food business tu buat macam tu, automatik orang akan ada kesedaran. So benda tu bermula daripada food business jugalah. Dan yang terakhir ialah composting alternatif lah. So bila food business ni buat composting alternatif ataupun bayar kepada sisa makanan yang kau buang, kan sebenarnya dia akan attract orang untuk tidak membazir food waste. Macam dulu kan kita kempen kita semula, kalau kau buang kau punya tin aluminium tu, kau boleh jual sekilo RM1.50. Ramai orang kumpul tin, kan? Even mak-mak pun kumpul tin, lepas tu jual kan, dapat duit. Tapi kenapa kita tidak boleh buat benda tu untuk food waste? Padahal benda tu boleh buat sebenarnya. Contoh, sisa tulang ayam atau sisa tulang lembu kan, boleh bagi makan dengan mungkin kasih hancur bagi dengan anjing ataupun kucing yang kita belah atau apa kan, jadi apa, animal feed yang dalam apa namanya tu, apa namanya makanan kucing tu, makanan kucing lah yang makanan segar tu kan, kibbles, betul, macam kibbles. Pasal hari macam saya nak dulu kan, bila kita potong daging, daging potong yang pakai daging blok tu kan, dia akan ada sisa-sisa tau. Betul. Daging tulang. Memang dia kumpul, akan lepas tu dia buat second life untuk dijual. Kan bila kita potong, kan contoh daging blok besar, ada khas. Daging tu daging beku. So bila potong kan ada sisa sikit-sikit kan. So sisa-sisa yang tu dia orang akan kumpul, and then memang dia orang buat makanan anjing. Memang dia orang jual. Daging kisar lah kiranya. Lebihan daging kisar. Not fit for human consumption lah, sebab mungkin ada metal dekat dalam. Betul. So memang dia jual bagi anjing makan. Betul, setuju. Kalau macam tu, sebenarnya di Malaysia ni memang kita ada benda-benda ni. Actually ramai dah food business yang buat macam ni. Tapi kita tidak buat secara holistik, kita tidak buat secara menyeluruh lah. That's why bila kita nak buat benda ni secara holistik untuk food business, dia akan ada intervention lah. Intervention melalui law ataupun enforcement. Kalau kita ada enforcement dan law yang kuat, kita boleh buat ni semua. So macam training provider pun, kita punya format nak buat. Even nak buat sijil pun ada format dia kan. So kita follow whatever law bagi kita kan. Sama lah kita rakyat ni pun, kalau kita ada law untuk manage kita punya food waste, kita sebenarnya boleh buat lah. Setakat ni banyak orang buat sendiri lah. Sekarang ni sekadar inisiatif sendirilah. Macam solar kan, ramai juga saya nampak orang buat kan. Macam kalau kita tinggal di rumah tinggi-tinggi kan, kadang nak tengok bawah tu, rumah tu ada solar. Sebab solar ni is apa kita panggil, pilihan, choice, is a renewable energy. Tapi pada masa yang sama Malaysia target nak karbon sifar menjelang 2050. Tapi kau tak push rakyat kau untuk pakai solar. So sebab tu government kena masuk, government yang kena tolong bagi dana semua dan semua. Dia bila kau ada plan, kau kena ada jangka masa pendek punya rancangan dan jangka masa panjang punya rancangan. Tapi ada baca beberapa hari ada artikel pasal yang mana solar yang dia ada masa dia. Ada, betul. Dia ada life dia kan, yang mana after that kita kena Maintenance and then dia kena buang kan. Betul. Dia punya solar tu. Solar panel. Malaysia sekarang pun hadapi pasal benda tu. Tak ada tempat pembuangan solar. Betul. Panel solar tu, Photovoltaik kita panggil. Dia menyebabkan environment. Betul, photovoltaik. Sebab itulah bila kita dah buat satu plan, Beberapa hari lepas artikel tu. So itu pun adakah government fikir? itulah. Bila kita buat satu benda ni kan, kadang-kadang kita tak tengok daripada segala aspek. Mungkin kita aspek, kita nak capai renewable energy, tapi pada masa sama kau tidak beritahu apa yang akan berlaku kalau benda ni tidak berjaya, atau apa akan berlaku jika benda ni tidak ni. Kita memang ada sistem tu lah. Tapi tempat tu sebenarnya is part of schedule waste. Dia under photovoltaic punya tinggi lah. Benda tu boleh menyebabkan keracunan jugalah kalau terdedah kepada manusia lah, alam sekitar. Beberapa hari lepas ni, Allah ini pula isunya. Kita pun terus takut kan nak pasang solar kan. Bagus ke pula ni pakai solar kan? Tapi itulah, dia bergantung dengan kita punya government. The better the government punya law enforcement, better lah dia punya citizen. Juga kereta elektrik, orang kata macam bagus, tapi sebenarnya ada juga tak bagus, sebab the more electric you use untuk tu, dia akan impact benda lain juga. Betul. Malaysia is not ready ya. Dia tak ada macam tenaga untuk kau nak bagi elektrik. Kita dah nak Cara elektrik banyak. Kan, tapi elektrik sources ganti tu tak ada. Betul. Tapi itulah, bila kita Pakai elektrik tadi.
Yang paling penting kita punya mentality itulah, kita sebagai orang yang ada pada hari ini kan. At least mungkin mentality kita mungkin tidak sama dengan orang lain, tapi kita tahulah yang kita ada awareness lah, yang kalau kita ada nak kurangkan karbon, kita boleh pakai solar. Kita nak kurangkan emission, kita pakai food waste management. So kita kena ada kesedaran tu lah. Okay, so faham yang untuk food business punya strategi sebenarnya semua orang buat je strategi ni. Cuma dia tidak secara menyeluruh lah. Untuk farmer and producer pula, yang pertama on farm storage. So kebanyakan kita punya farmer ni kadang-kadang bila dia buat contohlah apa kita panggil ni, penghasilan buah betik. Buah betik ni kan cepat masak. Lepas tu dia ambil, kadang-kadang buah betik ni kalau tumbuh, dia tumbuh banyak sekali. So dia buat tu, dia ambil, dia hantar separuh, tapi separuh tu mentah. So dia kena ada on farm storage lah. Dan kadang-kadang ada yang macam on farm storage tu pula dia tidak comply dengan sistem. Maksudnya bila kau masukkan pula, tiba-tiba buah masak cepat. Oh, maksudnya sekarang ni kita punya farmers ni, kita ada storage untuk dia. Dia ladang tapi tak ada tempat untuk simpan. Kita ada peladang, kita panggil. Peladang ni ialah jabatan yang bantu untuk manage hasil perladangan lah. Tapi tidak semua. So ada yang macam peladang-peladang sendiri. Betul, yang register je. Dia register dengan peladang sahaja. Betul. Tapi kalau macam yang tak register dengan peladang, dia kena ada dia punya on farm storage lah, supaya dia punya hasil tu tidak rosak lah. Sayur-sayuran. Rasanya ada. Yang tu saya tak pasti. Tapi saya rasa memang ada. So peladang tu is under government sebenarnya. Program under Jabatan Kementerian Pertanian. Dia ada dia punya, tapi tak tahu kalau dia dalam akta yang berkaitan peladang, yang saya ingat akta pesticide, akta racun. Tapi akta komoditi, tapi akta yang berkaitan dengan peladang tu saya tak pasti yang tu. Cuma kalau macam dalam in term of food waste ni, ialah macam kita lah, kalau ada hasil kita lebih, kita kena ada satu on farm storage lah, supaya makanan kita tu tak cepat rosak. Sebab kalau kita letak di bawah matahari atau hujan, dia akan automatically cepat rosak. Okay. Lepas tu secondary market that produce delivery services. So kadang-kadang peladang ni dia dah hantar kepada food business. Tapi food business dia boleh terima certain benda. So mungkin dia ada effort untuk jual di pasar malam ke atau apa ke. Okay. And then yang ketiga, donation. Mungkin ada certain barangan dia kalau dia nak rosak, macam buah-buah dia nak masak terlampau masak macam pisang kan. Bagi dengan Puan Intan boleh buat cekodok. Contohlah. Tapi kalau dia buat donation, sebenarnya pun dia akan mengurangkan food waste. So kita punya topik ni, kita nak kurangkan food waste ya ni. Betul. Kalau macam sekarang ni musim raya, kau cuba buat cloth collection. Ramai orang nak bagi. Betul. Cuba kau ni malam ni buka page baru, mengumpul pakaian-pakaian terpakai untuk diberi kepada anak yatim. Oi, penuh rumah kau satu hari. So memang orang Malaysia ni suka memberi sebenarnya. Tapi cuma makanan tu masalahnya adalah ialah manage. Dia takut pula dia dah donate dekat tempat pusat pula. Pusat tu pula tak manage. Betul. Betul. Jadi waste pula dekat situ. Tapi yang ni macam lebih kepada farmer. So farmer ni lebih kepada raw material lah. Okey. Yang ketiga, kita pindah ke household, consumer lah. So consumer ni kadang-kadang kan kalau kita pergi bazar Ramadan, kita cakap, okey hari ni aku nak diet. Aku nak beli 1 mil je. Tapi sebab terlampau rambang mata, beli 10 terus. Nak beli kuih tepung pelita, kuih badak berendam, nak beli somtam, nak beli, sedaplah ayam golek tu. Padahal target tadi nak makan mi goreng je satu. Kan? So kalau kita nak apa-apa kan, sebab kebanyakan kita punya food waste ni datang daripada household. Sebab food business industry ni dia less than 10%, dalam 7%. Tapi 90% tu datang daripada household, daripada consumer sendiri. So kita kena bagi awareness terhadap consumer. Kalau kau nak beli makanan, kalau kau nak beli produk makanan, pastikan buat inventory. Kadang-kadang kita biasalah mak kan dia buat inventory, memang dah ada dah setiap bulan tu kan dekat dia punya notes tu. Oh ni beli garam, gula. Tapi sampai jadi pasar raya, daripada 10 barang jadi 20 barang. Tak tahu macam mana dia punya ni kan. Tapi itulah, kita ada inventory dan kita follow the inventory lah. So dia akan memudahkan kita lah. Okay. Lepas tu yang kedua, create a meal plan. So tak semua orang nak buat lah. Tapi macam saya buat setiap
hari kalau saya masak, saya nak buat masak apalah. So bila saya pergi bawah beli barang, saya tahu apa benda yang saya nak beli lah. So create a meal plan, dan dia sebenarnya memudahkan kerja kamu. At least kalau buat dah seminggu kan, okey, untuk bagi anak-anak makan ni, suami macam mana nak bagi suami sayang, bla 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 kan. So kalau dah letak makanan, kalau hari-hari masak makanan yang sama, Buat meal plan, kita perlukan apps. tak boleh apps je, betul. Boleh perlukan apps. Boleh guna Aiman. Man boleh buat apps untuk produk makanan setiap minggu. So tapi sebenarnya memang banyak je apps yang untuk apa yang kau sebenarnya meal plan kau untuk setiap minggu tu. Dan biasanya bila kau buat create a meal plan ni, automatic semuanya akan jadi orang yang lebih sihat lah. Sebab korang dah tahu dah benda yang korang target makan tu, dan korang dah tahu dah benda ni bagus atau tak. Okay. Lepas tu yang ketiga, save and eat leftover lah, safely lah. So kalau korang ada apa kita panggil ni, makanan yang terlebih, jangan buang, tapi simpan lah. Tapi kalau simpan tu, pastikan jangan simpan sampai 2 tahun. Ada orang tu kan saya tengok kan, kalau macam saya punya peti sejuk, FIFO saya guna ni, first in first out. Memang saya akan tengok apa yang ada dalam peti sejuk. Saya takkan simpan barang makanan lama-lama lah. Tapi itulah. Dan kalau ada masak tu, memang saya akan target makanan portion tu untuk 2-3 orang je. So kalau terlebih, kalau boleh jangan buang lah. Letak balik dalam peti sejuk lah. Okay. Jadi orang yang hitung sampah. Itulah. Kita kena cari orang yang makan banyak. Itulah semalam ni, semalam dengan Cik Jamali makan kan. Itulah first time berbuka puasa di luar lah. Terima kasih Cik Jamali. Betul. Especially kalau di kampung-kampung, kalau perasan di kampung-kampung yang ada binatang peliharaan, dorang jarang ada food waste. Ya, semua buang. Itu kau bagi yang makan nasi tu kan? Nasi basi pun dorang akan makan kan? Lepas tu yang keempat, yang keempat, store food appropriately lah. So bila kita ada food, kita store appropriately. So contohlah yang orang selalu lupakan macam buah-buahan. Kau jangan letak di luar, letak dalam peti sejuk supaya dia punya preservation tu lagi panjang. Ada orang tiba-tiba nak letak buah-buahan di luar, di atas meja, tapi tak sentuh pun sampai buah tu rosak kan. Janganlah. Kalau boleh letak di tempat yang sesuai. Kalau macam buah macam pisang betik yang cepat masak, letak dalam kawasan yang gelap, bawang kan. Okay. Lepas tu yang kelima, buy ugly foods. Tahu tak ugly foods ni apa? Tak. Ugly foods ni yang macam kita cerita tadi, yang macam best before. Best before tu kan. Macam okeylah, kek ni 50% memang buat semalam, tapi okey ni masih bagus sebab dia jual 50%. Ataupun buah yang sudah dipotong letak dorang repackaging dalam satu bekas yang baru. Itu ugly food lah. Rakyat Malaysia dia kalau nak beli barang dia ambil dekat shelf. Betul. Betul. Apa dia letak FIFO, patutnya habiskan yang depan, tapi nak beli barang dia ambil yang belakang-belakang. Kenapa ada sistem tu? Tapi sebenarnya FIFO tu mungkin kalau satu hari kalau Kementerian Pendidikan kita ada buatkan, masukkan dalam modul pembelajaran anak-anak kan, ajar orang FIFO tu is a good concept lah, sebab tidak akan ada barangan yang rosak. Mungkin orang takut, orang Malaysia ni takut sebab orang depannya orang dah sentuh banyak kan. Okay. Lepas tu ugly food ni pun sebagai contoh macam yang sayur yang rupa bentuk dia lain. Tiba-tiba ada pisang tu, tiba-tiba pisang kembar pula. Ada orang tak makan pisang kembar kan. Contohlah, dia macam lain daripada kebiasaan. Tomato tu pula tiba-tiba macam dah 4 segi instead of bulat. So jangan risau, semua makanan tu ada dia punya khasiat tersendiri lah. Okay, yang keenam, kompos. Tadi bercerita dengan Puan Intan yang nak buat kompos dekat high rise ni susah. So kita ada sistem lagi. Tapi kalau kita ada self system, so macam di South Korea, orang punya sistem, ada certain household, diorang ada tempat kompos dorang. So bila diorang macam setiap hari buang makanan, lepas 3-4 bulan akan ada orang daripada composting center akan ambil bekas dorang, tukar dengan bekas baru. So it's a win-win situation. Kau buang sisa makanan, tapi waste center tu diorang ambil sebagai menjana diorang punya electricity. Kan untung kan? Dan dia tidak keluar duit pun, dia just provide tank je. Dan orang akan buang automatic food waste tu ke dalam tempat yang disediakan. Cuma kita belum sampai tahap tu lagi lah. Sebab ada je saya tengok tong sampah yang memang boleh buat kompos.
buang dalam tu. Cuma Siapa nak ambil? kita nak pergi. Betul, betul. So, kita boleh donate ke bagi dekat orang yang ada ladang, bukan ladang lah, maksudnya dia Boleh donate. pokok. Tapi Mekanisme kita tak menyeluruh. kita nak buang pun kalau boleh kan kita punya konsep ni Kita kita sendiri kalau boleh konsep kita tak nak menyusahkan orang. Tapi yang bila kita guna kompos tu, kita boleh buat kita punya tanaman sendiri juga kan? Boleh. Tapi ialah setiap hari kita buang makanan mesti banyak kan. Banyaklah komposnya. Dan kompos ni dia mengambil masa yang lama untuk siap. Dia paling cepat 6 minggu, paling panjang sampai 4-5 bulan. Buatlah kan? Dia kompos tu sampai dia jadi tanah. Dia automatik akan jadi benda yang pepejal. Dia dah cecair dah dalam tu. Sebab cecair tu dah evaporate lah. Okay, dan yang Kalau macam tu pun, kalau lah macam memang banyak. Tapi kalau kita gunakan juga kompos ni, at least dia akan, kita punya food waste tu akan berkurang lah. betul. Sebenarnya itu dia punya cara lah. Maksudnya untuk kita kurangkan kita punya food waste ni, kita kena compost tu is one of the big punya ni lah method lah untuk reduce lah. Okay, dan yang ketujuh use leftover creatively lah. So kadang orang nak makan leftover ni, ada orang jenis yang boleh makan, ada orang yang tak boleh makan. So kalau tak boleh makan, mungkin boleh ubahlah makanan tu kreatif dia. Contohlah nasi masak kan, kita banyak lebihan nasi. So esok janganlah makan nasi yang sama. Mungkin nasi tu tukarlah pergi nasi goreng. Kreatif sikit lah. Jangan ni supaya orang boleh makan benda je lah. Tapi ini biasalah, mak mesti banyak tips kan. Okay, so yang itu ialah strategis. Dia pendek je, dia tak panjang. Tapi yang bahagian yang panjang ni, yang bahagian ni. So kita akan cerita, kita akan masuk ke chapter yang paling panjang dalam semua chapter ni. Technology and Innovation in Food Waste Management. So benda pertama yang saya nak kenalkan ni ialah kenalkan. Semua orang dah tahu pun. Tak, ini ialah teknologi yang diguna pakai di Malaysia pun kita masih guna pakai jugalah. Kita guna teknologi Shape Life Extension and Preservation Technique. Kita menggunakan dua benda, bioactive compound dengan polysaccharida. So polysaccharida ni macam starchy punya benda lah, macam kentang, and then dia campur dengan bioactive compound dan dia letak benda tu untuk buat plant based coating. So dia campur dah kentang dengan bioactive compound tu, dia ada cecair tu. Lepas tu dia edible. Dia memang boleh makan sebab dia kentang base kan. Dia sapu dekat pisang punya atas tu, dia letak dekat apple, dia letak dekat strawberry, dan benda tu akan lagi panjang dia punya tempo. So itu kita panggil Shelf Life Extension and Preservation Technique. Dan dia macam wax, tapi dia ialah edible wax. Kerana orang takut, bolehkah makan edible wax ni? So sebagai macam food educator, just ceritalah. Benda tu sebenarnya datang daripada bioactive compound dengan polysaccharida. Polysaccharida ni is a starchy punya food lah. Macam kentang, ubi semua tu lah. And then dia punya teknologi di sebalik benda ni ialah bila kita letak polysaccharida, kita letak plant based coating tu, sebenarnya dia mengurangkan proses penghasilan ethylene. Ethylene dalam buah tu, macam pisang tu, itulah yang menyebabkan buah tu cepat masak. Ingat tak kalau macam waktu zaman kecil, tak tahulah, biasanya kalau kampung-kampung kan mak, kalau dia nak bagi pisang tu masak, dia akan letak pisang tu di kawasan yang gelap, tapi dia letak lagi satu carbide. Carbide tu supaya proses penghasilan ethylene itu cepat. Tapi sekarang ni kita nak lawan carbide tu, kita nak lawan ethylene, so kita guna plant based coating. Kita just tutup bahagian atas dia, bahagian pisang yang atas tu, supaya ethylene tu tak keluar, so dia akan lambat masak lah. Okay. So kelebihan bila kita menggunakan Shape Life Extension ni, tulisan dia kecil. Mana tulisan dia tu? Yang ni kecil pula. Tapi nampak nanti dalam lepas pack ni lepas sharing hari ni saya akan share pack ni lah untuk semua punya info. So yang pertama dia increase shape life. Yang kedua dia maintaining firmness. So bentuk dia tak akan lembek. Maksudnya dia akan betul-betul solid lah dia punya bentuk tu lah. And then lower respiration rates. So bila banyak respirasi kan so macam buah kan, kadang-kadang kalau kita letak buah tiba-tiba dia ada dia punya respirasi kan. So dia mengurangkan respirasi itulah supaya dia tak cepat rosak. Lepas tu reducing weight mass loss, decreasing microbial growth. So macam pertumbuhan bakteria pun akan berkurang juga. Sebab bakteria tu dia tiada benda yang lembab untuk dia membiak. Decrease overall food damage, maintaining enzyme activities, delaying browning degree,
and preserving soluble solid vitamins and bioactive compounds lah. Okay, so yang ini faham? Malaysia ada. Malaysia banyak. Ramai je lah orang buat ni. Pernah nampak? Macam mana kita nak tahu yang itu dia guna plant based coating? Sebab plant based coating ni yang memang digunakan, yang tu saya tak tahu juga, bukan food expert kan. Tapi yang saya faham kebanyakan di Malaysia ni memang pakai apa? Edible coating. Bukan sekat di Malaysia, satu dunia. Sebab kalau benda tu dah tak edible, orang tak akan beli. Orang akan keracunan, akan ada kes. Kalau macam orang yang sebut yang wax tu semua Edible coating ni. Wax tu ialah edible coating. Macam apple hijau semua kan yang kena kilat. Macam kena kikis lah dan kena buang. actually safe lah. Dia safe. Dia daripada kanji. Biasanya pada kentang lah. Kentang tu dia ke sini lepas tu. Juga macam penggunaan radioaktif. Ingat tak yang masa GMP? Radioaktif dekat bawang-bawang kita betul tak? Tak tahu. Ada dekat bawah potato. Nah, bayangkan daripada India, dia datang ke Malaysia, berbulan kan dalam kapal kan. Kenapa tak jadi pokok bawang kat sini? Sebab dia dah lalukan radioaktif kat sana. Sebab dia kill retard, dia retard dia pertumbuhan dia. Betul. Kita akan dapat bawang. Kita dapat pokok bawang. Tapi dalam version yang ni lah, yang dibenarkan lah, dosa dibenarkan lah. Dia ada certain amount yang memang dibenarkan lah. Kita daripada on limit lah. Sebenarnya kat pasaran tu banyak irrigation punya produk. Banyak. Banyak. Tapi ada logo. Sepatutnya kena letak. Tak letak logo tu. Tapi sebab ada orang macam, yelah kita in terms of industry mungkin kita faham level and everything. Tapi bila orang keluar ni, dia suka keluarkan, oh dia si tak boleh makan, lepas tu ada wax si tak boleh Sebab makan. awareness kurang. Betul. Awareness kita in term of food ni. Menakutkan. Irrigation tu membahayakan. Padahal dia is control punya tu. Betul. Dia macam satu takut pula kalau sebab tu retail pasaraya dia tak letak. Yalah, takut kan. Sebab dia tahu nanti orang Google ni apa. Tapi kalau dalam Pasar ikan nak letak logo tu sepatutnya. kalau dalam food irradiation, And then benda tu under siapa authority? Food irradiation ada lah. Jabatan Nuklear Negara. Sebab dia orang dia ada teknologi tu sekarang. under ALB itulah yang kita cerita tadi lah. Tapi dalam food irradiation regulation ada. Ada? Ragu-ragu? Radu-radu. Oh, memang nama benda tu Radura logo. Oh, okey. Belajar benda baru. Ni kalau dah undergo radiation dia kena letak Radura logo. Oh, macam bawang tu kena ada Radura logo. Tapi sebab awareness Malaysia ni dia takut tahu benda tu. Padahal dah benda tu dah lama dah ada. Itulah, betul lah. I think kita makan bawang kan. Datang di India kan. Semua selama ni makan je bawang kan, tak kisahlah. Roti bawang satu kan, minta macam tu. Cuba minta roti bawang radiasi satu. Tak ada orang nak. Okay. So yang ni bila kita cerita pasal shelf life extension and preservation technique ni, just bagi tahu semua orang lah, it's a safe product lah. Wax yang kita makan dekat produk tu sebenarnya selamat lah. Kita takut kita sembuh chemical kan. Dia macam wax tapi sebenarnya dia ialah starchy base lah. Okay. Teknologi kedua, yang ni pun baru bercerita dengan Cik Jamali semalam, dengan Cik Azlan lah, pasal smart packaging. So dalam smart atau intelligent packaging ni kita ada dua metod yang kita guna pakai lah di dunia lah. Yang pertama metod yang kita pakai ialah TTI, Time Temperature Indicator. Time Temperature Indicator ni macam Cik Jamali cakap, mungkin di Malaysia pakai, tapi dia letak di kotak sahaja. Di kotak maksudnya makanan tu dia tidak melepasi suhu yang ditetapkan. Tapi kalau macam di negara barat kan, di Europe lah especially, diorang letak logo ni, Vitsep logo ni dekat atas makanan ikan, ayam. So bila macam logo ni kan, yang ni kan, hijau. So bila dia contohlah untuk ikan tidak melebihi 8 darjah Celsius. So bila dia pergi 9 darjah Celsius, dia akan bertukar jadi kuning, dan bila dia melebihi 12 darjah Celsius, dia akan jadi merah. So dan merah ni dia tidak akan reversible. Dia tak boleh kembali kepada kosong ni. So maksudnya ikan tu dah rosak. So ada detection lah. Betul. Dan dia automatic. Yang warna merah tu, detection ikan tu negatif 18. Tapi kita tahu yang ikan tu pernah abuse temperature before. Ah. Ni. Kat Malaysia ada ke?
Ni ada saya mengajar sosial dah lama. Produk tapi kat Malaysia You tak pergi pernah. overseas Tak pernah. TTI. Tapi saya tengok ramai orang yang buat pasal TTI sekarang lah. Sebab apa orang cakap, revolusi untuk food industry ni actually this is new revolution lah orang panggil. Macam ni banyak nak pakai dekat organ transfer. Kan dia kena maintain temperature. Lepas tu macam kita punya COVID punya vaksin kan kena TTI, betul. Dia kena pakai TTI. Tapi dekat food macam ada beritahu lah. Makin Malaysia ni baru lagi kot. Dan dia bukan murah ni. Tapi itulah mungkin harga makanan sana mahal sebabkan teknologi yang orang pakai lah. Sebagai ni contoh teknologi ni agak mahal lah sebenarnya. Ibu started ni ke? Baru few years back, baru 5-6 years Global. globally. Globally. Dah lama. Saya mengajar sosial sejak tahun 2004. Jadi dah lama dah. Tapi yang untuk makanan ni dia macam baru start jugalah. Itulah bila kita cerita pasal food industry, food waste ni kan, dia macam baru back to 10 years back. Yang betul-betul orang dah start ada awareness on this subject lah. Ini FDA ni ada dalam kelas perajin belak-belak FDA ada requirement. Okay, so yang ini dah faham lah. Yang ini kita panggil TTI lah. Dan satu lagi teknologi yang orang guna pakai ialah MAP, Modified Atmosphere Packaging. Yang ini di Malaysia pun kita dah buat juga sebenarnya. Contoh macam lekor, bukan lekor lah. Apa-apa benda yang kita keluarkan udara dalam tu, vacuum tu, itu sebenarnya kita pakai MAP punya teknologi lah. So apa survive betul ke sebut ni? Apa? SUOSVIDE. Subi. Oh, sous vide. Yang saya panggil itu tu. Vacuum pack, ROP. Cooking process tapi sebelum tu dia pada ROP lah. So macam vacuum pack tu pun actually is a technology lah. So bila kita vacuum, dia punya shelf life tu lagi panjang lah. Okay, teknologi seterusnya. Okay, yang ini panjang sikit. So yang ini kita cerita pasal yang recycling and reusing tadi tu. So bila kita buang kompos tadi tu kan, makanan tu apa yang akan berlaku sebenarnya? So dia akan melalui satu proses anaerobic, and at the end of the process anaerobic tu dia akan menghasilkan gas. Dan gas tu biogas tu dia boleh gunakan sebagai domestic use ataupun sebagai electricity. Kan kita cerita pasal linear. Tapi sekarang ni kita buat circular. So bila kita buat circular economy, contohlah ini Puan Aula lah tengah makan. Lepas tu dia makan telur, pisang dan lembu. Makan tiga-tiga ni? Okey, makan. Lepas tu bila dia buang ni, automatik benda tu akan jadi food waste. So bila dia masuk food waste, dia akan jadi melalui satu proses penapaian. Anaerobic digestion ni penapaian lah. Fermentation. So bila dia dah start menapai itu, yang pertama dia akan ada cecair, dia akan ada gas. Dan gas tu kita akan boleh guna sebagai biogas. Dan biogas tu kita akan ada proses penyulingan gas tu, dia akan jadi LNG untuk domestic use ataupun dia akan jadi biomethane untuk kenderaan. Yang ni. Domestic use digunakan untuk Cooking. Untuk yang gas masak tu, LPG. Ataupun dia akan masuk gas grid. Gas grid ni electricity lah. Dan dia Puan Aula pakai balik. Apa yang dia buang tu dia pakai balik. Kita tak rugi apa-apa di sana kan. Pada masa yang sama juga, daripada anaerobic digestion ni, dia boleh membawa kepada biogas. Dan heat yang kita hasilkan tu kita boleh buat waste heat recovery unit. Di WHRU lah. Waste heat recovery unit ni, dia akan tangkap tu panas tu kan, dia akan pusing turbine. Asap yang keluar tu kan sebenarnya dia panas dia sampai kau boleh pusing turbine. So bila turbine tu boleh pusing laju, dia akan menghasilkan dia collect heat ya. Macam kalau kita nampak apa benda yang bila kita kenakan panas dia terus berpusing. Kan macam tu kan. So dia akan bawa kepada CHP unit. CHP unit ni apa? CHP unit ni heat, yang saya ingat heat. HP ni ialah power lah. Heat and power. Heat and power tu dia akan bawa kepada electricity grid dan memberi semula lampu tu hidup untuk Puan Aula lah. So dia benda tu sentiasa circular. Lepas tu Puan Aula dah dapat ni dia punya elektrik, dia beli lagi makanan, dia buang lagi. Dan benda tu is circular lah. Dia tidak hilang. Dan itulah teknologi yang kita nak guna pakai untuk Malaysia lah kalau boleh lah satu hari nanti. Saya McDonald pun dah pakai lah. Yang biodiesel untuk biodiesel
buatkan untuk dia punya truck. Betul. Actually untuk Malaysia pun kita beberapa tahun lepas lah waktu kerja Petronas, diorang ada bincang pasal penggunaan biodiesel. So kita ada certain biodiesel yang kita nak pakai lah. Masih dalam percubaan lagi lah. Betul, masih dalam percubaan lagi lah. Itulah Malaysia ni dia lambat sikit when it comes to new technology. Tapi kita dah ada sebab macam yang Bukit Tagar Enviro Park dekat Hulu Selangor tu, dia pakai sistem ni sebenarnya. Dia pakai sistem ni completely. Dia buat ni, dan dia buat CHP semua ni lah. Ada juga CHP unit. Ada CHP unit dekat Enviro Park tu. Waktu yang dia tanggung 6,000 orang. 6,000 orang pakai electricity lah. Senang je 6,000 kan. Maksudnya dia boleh buat untuk 6,000 orang. So kalau dia tambah lagi banyak landfill punya waste recovery unit, actually mungkin satu hari kita tak perlu tenaga daripada tenaga nasional lah. Mungkin kita boleh ambil daripada food waste producer Mungkin itu sebab dia orang tak nak buat. apa? Mungkin itu sebab dia orang tak nak buat. Mungkin kita tak pastilah. Mungkin kita ada konsesi ke apa ke. Tapi benda ni is doable. konteks semua itu. Benda ni doable. Contohlah kalau korang letak waste kan, atau ni terlampau lama kan, pasal korang buka, mesti korang akan rasa tiba-tiba macam angin kan. Itulah proses yang penghasilan anaerobik tu lah. So benda ni bila kita boleh buat secara menyeluruh di Malaysia, memang sebenarnya food waste kita akan berkurangan banyak dan kita boleh menyumbang kepada kita punya ekonomi juga. Yang Bukit Tagar tu dia dekat dengan landfill. Bukit Tagar tu ialah landfill. So tapi dia punya landfill, dia buat lining di dalam. Lepas tu dia buat macam semua udara, kan kita tadi leachate dia ada laluan. Tapi untuk biogas tu pun dia ada laluan ke biogas mill di atas tempat yang sama lah. Mahal ke nak buat cost tu? Mahal berjuta. Tapi macam kita lah, 325 million tu. daripada kau buang 325 million setiap yang ini tak sampai 1 tahun pun. Tak sampai 1 bilion pun nak buat. Kan dalam orang Yalah, kita long term lah. Long term. Long term. Sebenarnya itulah kalau Malaysia ni ada business mindset, sebenarnya kita boleh buat je semua ni. Cuma mentaliti kita tak sampai lagi. Kita dengki ke orang lain. Ya, mentaliti itu kita ada, especially untuk educated people, memang mentaliti itu kita ada. Tapi kita nak semua mentaliti itu dari semua stage lah. Daripada B40 sampai T20 tu, biar semua orang ada satu mentaliti. Supaya kita boleh buat capai benda ni lah. Dan benda ni sebenarnya doable. Kalau kita faham dia punya mekanisme pun, ni boleh buat benda ni, tapi kenapa kita nak buat? Tapi negara lain dah buat dah. Macam Jepun, Korea tu memang diorang dah buat ni benda ni. Sampai satu tahap tu kau buang sampah kau kena bayar. Itulah. Okay, next lagi. Yang ni, pernah tengok tak Black Soldier Fly? Pernah tengok. Okay, so Black Soldier Fly ni, bila kita ingat fly ni, kita rasa macam, jijiknya. Tapi sebenarnya ini ialah satu teknologi yang orang guna pakai untuk membuat kompos. So apa orang buat? Diorang just kenalkan, apa kita panggil ni? Black Soldier Fly ni, dia letak Black Soldier Fly ni, anggaplah macam lebah kan. Lepas tu kita letak dalam satu dia punya bekas. Lepas tu kita bagi food waste dengan dia. So dia akan hurung tu makanan rosak tu. Sampai satu tahap makanan rosak tu dia akan jadi tanah. Dan dia proses dia cepat. Compare daripada composting biasa lah. So benda ni dia akan jadi macam tanah macam ni. Dan tanah tu kau boleh bagi animal feed atau kau boleh jadikan kompos baja. Dia organik, dia very organik dan dia very clean. Dia tidak sama dengan lalat-lalat yang menghasilkan racun tu, tak. Ini lalat yang selamat. Lalat yang selamat lah. Dia Black Soldier Fly dipanggil. Dan Black Soldier Fly ni dia cakap convert significant quantities of food waste into high protein animal feed through consumption. So maksudnya animal feed pun boleh makan. Animal makan tu tidak akan ada masalah. Kita punya animal lah. Tapi maksudnya orang akan membela lah. Kau bela dia macam kau Ada jual kat Shopee tak? mungkin. Tapi ini adalah teknologi. Biasanya teknologi ni dia ada pattern. Dia ada patented teknologi. So bila kita nak buat ni, mungkin macam yang Bukit Tagar Enviro Park mungkin boleh pakai this method. Sebab bila kau sudah buat yang biogas tu, of course kau masih ada food waste yang belum habis kena proses, bagi pula dengan lalat ni untuk ni Black Soldier Fly ni supaya
benda tu dia boleh jadikan animal feed. Nah, lagi menyeluruh lah dia punya konsep lah. So lalat ni kan, so since kira macam it is in captivity lah, betul? Dia macam satu area kat Malaysia. Tak betul. Dia betul. Dia terbang pergi rumah orang ke apa ke? Tapi dia tak berbahaya. Tapi kadang-kadang bila ada lalat ni muncul di tempat korang, pattern. Itulah. Tapi bila benda ni macam tiba-tiba korang nampak tempat korang, maksudnya korang punya food waste management tu very unhygienic lah. Sebab dia memang suka sampah. Tapi kita anggap je dia ni lalat yang baik. Kita cerita pasal bakteria yang baik kan. Yang ni lalat yang baik. Sekejap je. Saya tengok tu dalam seminggu, 2 minggu dah siap satu bahagian lah. So makin banyak lalat, makin cepatlah proses tu. Jadi macam nak asingkan lalat tu pergi tempat lain ke? Tidak. Ya? Kan dia dah pergi kat sini ada. Dia macam bila kita ambil food waste tu yang saya tengok dalam YouTube lah. Dia macam kita jemur ikan bilis. So, sampah tu kita letak dekat atas macam jaring. So lalat tu datang menghurung situ lah dan diorang makan situ lah. Lepas beberapa hari kau ambil je lah, benda tu dah jadi food waste. Dah tak ada bau dah. Bila dia dah dia pergi tempat lain. Sebab benda tu dah kering. Dia akan serap tu moisture sampai dia kering. Jadi lalat tu dah tak satu nutrition pergi lah. Nutrition tu dia tak pergilah. Nutrition apa? Dia dah habis. Dah habis nutrition dekat makanan tu. Betul. Dia macam lebah. Dia macam lebah. Lebah ambil madu dari bunga kan. Dia ambil air sampah tu untuk makanan dia. Dah habis, dah tak ada. Betul. Sentiasa supply makanan dekat. Ya, dan benda ni dia punya larva ni memang tahan lama jugalah. Dia sampai tahap mana baru dia belah? Tak, selagi ada makanan dia akan di situlah. Bukan sampai tanah tu dia still ada situ. Sebab bila dia ada ni, so dia akan bertelur di dalam makanan yang kita animal feed. Maksud aku food waste tu dia akan membiak di situ juga. So dia akan membanyak. Tapi dia bukan environment problem lah, bukan. Dia macam lebah. Lebah makin banyak kita takut lah kan lebah. Tapi sebenarnya lebah makin banyak tu is a good ecosystem lah sebenarnya. Anggap je benda ni macam lebah, dia memberi kebaikan. Mungkin sebelum ni korang minum madu lebah, mungkin lepas ni minum madu madu lalat kan. Ini potensi jual. Kita beli. Orang tak bawa lagi teknologi di Malaysia, tapi kalau boleh bawa, boleh jadi jutawan. Hanya untuk jual lalat je. Apa kerja kau? Penjual lalat. Kita jual. Siapa yang ada tanah yang macam tak subur kan, tempat sampah. Buang je ni. Untuk beli Jual. Kita jual kat Shopee memang. Lepas tu lalat tu dia akan suburkan tanah yang ni lah. Sesol RM50. Jual lah baju tak. Mahal juga tu 50. Tapi yang ni mungkin baru dengar lah kan teknologi ni. Tapi teknologi ni ada beberapa negara yang dah start pakai lah. Dia tak ada dekat Malaysia ni. Tak ada. Makan je. Kena import. Dia dari Europe lah teknologi ni. Kita kena duduk Europe dulu. Ambil. Bawa balik. Tak boleh. Sempat mati dalam flight. Panas flight. Dia tak boleh. Dia kan makanan dah ambil makan. Tapi itulah kalau dapat bawa ni ke Malaysia memang letak je dekat tong sampah tu kan. Orang nak buang sampah pun takut banyak lalat. Tapi sebenarnya lalat tu tengah membersihkan tempat tu lah. Tapi dia tak boleh buang ke landfill. Sebab dia kena kau ratakan dulu food waste tu. Dekat jaring tu bila dia dah rata baru dia boleh. Dia rata je. Maksudnya kena asingkan dulu plastik sampah semua tu. Buang. Tapi yang food waste tu ambil sayur-sayur tu letak dia di bahagian yang meja yang rata ni lah. Baru dia makan macam tu. Dia cuma boleh makan benda yang Makan tanah. organik lah. Yang organik. Dia memang ambil yang organic waste. Memang select lah. Plastik tak makan. Tapi itulah orang selalu fikir fly ni is a negative thing. Tapi actually ada fly yang actually very positive to environment lah. Tak ada pula kat Malaysia. Itulah. Okay, yang ini kita sampai ke bahagian MAN pula. Aiman kan. Malaysia ni, itulah kita satu kekurangan kita ialah kita kurang dalam food waste tracking system. So ingat kan tadi kita cerita pasal Environmental Quality Act, kita cerita pasal schedule waste. So semua bahan buangan schedule waste tu dari mana-mana industri, setiap orang kena masukkan berapa banyak waste yang dia hasilkan pada bulan tu. Dan bila dia hasilkan waste bulan tu, dia akan buang ke mana. Dan sampai dia disposal baru dia boleh tutup case. Tapi untuk makanan, restoran kita tak pernah buat macam tu.
Tapi ada satu restoran di negara lain lah, diorang dah buat sistem ni. Bila kau ada waste tu kau kena tahu sampai ke mana, sampai ke landfill mana dia masuk. Dan patutnya kita kena ada sistem tu lah supaya kita Ni lah next level traceability ni. Sampah kan. Tapi ini kita akan nampak lah sampah tu dibuang ke mana. Dan dia akan jadi untuk apa, jadi sama ada dia landfill ataupun recovery. So kita macam awareness tu akan makin lagi tinggi lah. Dia kena So ada negara yang guna ke food waste? ada. Maksudnya even Macam negara Europe banyak pakai. boleh tahu ke ataupun biasa Tapi yang ni lebih kepada food industry lah. Food industry macam yang restoran, cafeteria. Dia macam bila kau nak buang sampah tu ada satu mesin. Okey, 10 kilo lobak. Okey, buang. Okey, apa lagi yang buang 10 kilo ikan. Kau kena buang. So, lepas tu waste transporter tu akan ambil. Lepas dia akan bawa ke center diorang. Diorang akan timbang sekali lagi untuk confirmkan. Baru akan masukkan ke dalam landfill atau recovery. Tapi ada memang dah buat lah. Especially Europe memang very advanced in term of food waste ni lah. Food waste management ni lah. US ketinggalan sikit tapi Europe memang ke depan. Okay. Dan teknologi yang terakhir. Okay. Yang ini food waste diversion system. Tadi kita cerita pasal food waste tracking system. So bila kita dah tahu tracking tu dia hantar ke landfill, apa yang akan berlaku? So dia akan masuk kepada landfill ataupun recovery. So food diversion ni maksudnya kita tukar daripada instead of masuk landfill kita tukar pergi recovery lah. So dia punya diversion ni tadi kita cerita pasal biogas semua tu. Actually this is the complete system lah of the process anaerobic tadi. So bila kita dapat waste tu kita akan masukkan di sini food waste tadi. So food waste tu benda pertama kita buat ialah kita equalize dia. Equalize ni maksudnya contohlah kita ada sayur, kubis, kita ada lobak, kita ada daging. Tapi kita kena blender dia semua supaya dia jadi satu spesies yang sama. Sekali, tapi kat sini memang kena ada. Betul. Sebelum dia masuk ke dalam sini, kau kena segregate dia dulu. Sebab tu landfill ni dia kena ada dia punya food waste system dengan incineration yang bakar sampah. Tapi untuk food waste dia kena pakai anaerobic. So bila kita cerita pasal disposal ni kan, dia ada 3 method. Dia ada 3 kategori utama lah. So yang pertama kita pakai physical disposal. So physical disposal ni sebagai contoh apa? Physical disposal sebagai contoh ialah kita landfill atau kita incinerate. Incinerate ni kita bakar lah. Ini bakar. Ataupun solidify. Solidify ni macam bahan beracun. Kau letak dalam simen, lepas tu kau simen lagi benda tu baru kau tanam dalam tanah. So solidify ni biasanya untuk benda-benda yang macam nuklear, mercury. So kita kena solidify dia lah. Tapi kalau pecah, katalah tu pecah. Sebab dia dah mix dengan simen pertama tu. So maksudnya kalau dia pecah, ada lagi satu di dalam tu yang mempertahankan dia lah. Okay. Yang kedua kita pakai chemical disposal. So chemical disposal ni kan kita akan introduce acidic atau baseline lah. Macam ada yang orang kan, kalau macam serial killer punya cerita tu dia nak bunuh orang tu, dia letak dalam acid, orang tu dah dilute dah. Memang ada ke? Memang ada lah tu. Tapi in term of waste, method tu pun kita boleh pakai. Especially untuk benda-benda yang melibatkan macam dioxin furan, dia very toxic. So kau tak boleh guna 3 kaedah ni. Kau kena pakai chemical disposal ni. Either kau campur dengan alkaline atau acid untuk meneutralkan racun tu. So kita yang ada method tu lah. Ataupun sebenarnya konsep disposal ni wastewater treatment, rubbish waste treatment pun semua sama je dia punya konsep. Dan yang ketiga macam wastewater jugalah. Dia ada biological. So biological tadi tu kita cerita pasal anaerobic lah. So sama ada nak kenalkan stilalat tadi tu ataupun anaerobic. Kalau wastewater treatment dia pakai gula, dia pakai molasses untuk bagi bakteria tu makan kan. Tapi lebih kurang sama konsep lah. So dalam konsep ni kan, bila dia dah makanan tu dia dah asingkan daripada sampah, dia akan masukkan ke dalam compactor ni.
So compactor ni dia akan hancur-hancurkan, dia akan compact benda tu dan dia akan bawa ke dalam dia punya mesin yang ni lah. So yang sludge tadi tu dia akan masukkan sini dan benda pertama yang dia buat ialah di watering. Dia akan keringkan sludge tu. Yang air tu mungkin dia akan buang sebagai leachate. Tapi yang benda yang ada yang tadi pepejal yang tengah basah tu dia akan bawa pada conversion. So bila dah pepejal yang dah kena compact tadi tu dah kering tu, dia akan start menghasilkan biogas. Di situlah proses dia start hasilkan biogas. Dan bila ada biogas, gas tu akan masuk ke sini, dia ada digestion system dan dia akan masuk ke dalam biogas tank. So biogas tank ni dia pergi ke atas, dia akan jadi gas lah untuk generate electricity lah, turbine and so on lah. Okay? Macam ni lah konsep Bukit Tagar lah. Rasanya kalau korang macam nak melawat kan, buatlah Enviro Park. Sebab cakaplah training provider nak faham macam mana konsep food waste dekat Enviro Park. Boleh visit kan? Boleh deal dengan dorang. Just nak tengok. Ada kontak dia beritahu. Kita boleh buat. Saya punya kontak Trainikens dengan kualiti alam tapi lebih kepada schedule waste. Tapi Enviro Park ni sebab dia baru buka, diorang memang akan terima visitor. Especially kalau korang in term of learning purpose kan, educator. Aku rasa diorang akan fahamkan korang macam mana sistem sebenarnya. Cakaplah lawatan daripada ni ke community ke apa ke. Training provider community. Okey, kalau saya atur pergi Bukit Tagar semua ikut Okey. Bukit Tagar ni kat mana? Hulu Selangor. Okey. Hulu Selangor adalah dalam 2-3 jam lah. Kita nak Johor. Johor lagi jauh. Rasa ada highway Bukit Tagar, highway Selangor. Dia familiar tapi nak Kat mana nak connect kan? Tapi itulah kalau tengok sistem ni ada kat Bukit Tagar mungkin sebagai food expert kan korang akan nampak lah benda ni sebenarnya food industry actually boleh buat. Okay, so I think that's all untuk kita punya teknologi dan dah habis dah. Oh, belum lagi. Tak, ini dah tadi. Saja nak bagi suspend. Okay, last but not least sebelum tutup kita punya ni ialah food waste management plan. So benda ni mana-mana negara di dunia belum start buat lagi pun sebenarnya food waste management plan. Diorang lebih buat kepada schedule waste management plan atau domestic waste management plan. Tapi spesifik toward food waste ni hanya applicable untuk food waste recovery center lah. Macam kita cerita tadi Bukit Tagar, Enviro Park semua tu. Diorang akan ada diorang punya food waste management plan. Tapi dokumen dia agak panjang. Cuma saya ambil few excerpt lah dalam ni. So dia bagi tahu sini setiap kali ada program just identify lah apa benda-benda yang korang boleh recycle atau reusable dalam korang punya food waste lah. It's a simple ni tapi nanti dalam saya punya pack nanti saya akan bagi semua peserta termasuk food waste management plan ni just tengoklah mana tahu ada idea ataupun mungkin lepas ni korang akan pergi food industry yang hasilkan banyak food waste, mungkin boleh bagi orang suggestion untuk adopt this method lah. Dia benda ni senang je, just letak apa benda yang kau boleh buang, apa benda yang kau boleh simpan, apa benda yang kau boleh recycle lah. So dalam ni contohlah sebagai contoh dia bagi kategorikan, dia ada bagi tahu sini waste composition, generation and quantities. So apa benda-benda definition bagi setiap benda ni. Dan reusable ni apa contoh-contoh dia? Reusable, recyclable, compostable, could be converted, trash. So trash ni akan buang sebagai domestic waste. Could be converted ni macam plastic straw, plastic utensil ni mungkin boleh converted into another thing. Lepas tu compostable ni bagi tahu orang untuk food waste ni macam ni dia punya management. Boleh sebagai compost and so on lah. And then recyclable macam tin, kaca, kertas. And then reusable, apa benda yang boleh dipakai balik sebagai semula lah. Kenapa macam yang plastik tu tak dikira sebagai recyclable instead of dia sebut sebagai compost? Yang ini? Tak plastik. Plastic utensil. Plastik utensil. Oh, plastic utensil. Mungkin kena cuci balik kot, tak tahu. Saya pun tak pasti part ni. Maksudnya converted tu. Maksudnya boleh pakai balik. Reusable tu. Tapi ditukar bentuk lah. Itulah yang ini in term of bila kita cerita pasal food waste ni dia mungkin boleh unhygienic punya things lah. So mungkin ada certain orang kan dia just ambil plastic utensil yang dah dipakai ni nak buang tapi instead dia cuci balik dan dia pakai balik. Ataupun kau boleh jadikan dia sebagai trash. Could be converted lah. Maksudnya
Yang ini ialah level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Level 1 ni kita tak buang langsung. Level 2 ni buang tapi masih boleh pakai. Level 3 ni memang tak boleh pakai dah. Level 4 ni memang kita dah buang dah. Tapi cool, tapi boleh convert balik sama ada reusable ataupun buang sebagai trash. Dan yang trash ni ialah benda yang memang korang kena buang. Macam bawah sekali tak? Yang bawah tu macam tahi dan itu. Macam tai semua ni kan. Yang ini memang trash lah. Dia masuk septic semua lah. Tapi nanti saya akan bagilah sekali supaya nampak. Sekejap saya bagi tengoklah contoh waste management plan tu lah. Dia agak panjang sikit lah. Macam mana ni? So dia memang panjang lah. Dia bagi tahu yang ini lebih kepada food waste management plan untuk event. So dia bagi tahu lah pada event details. Lepas dia cerita tadi, yang kita cerita tadi pasal waste composition and so on tu. Okay. Lepas dia cerita juga apa sebenarnya expected quantities daripada kau punya industri, apa expected quantities daripada kau punya event. So dia bagi tahu lah kalau kau dah isi form number 2 tu kau akan dapat figure ni. Lepas tu dia macam lebih kepada muhasabah lah. Apa sebenarnya waste yang kau boleh kurangkan, apa waste yang kau boleh ni. So dia sampai satu tahap tu kalau reuse tu kau boleh buat donation atau apa. Dia ialah method by method punya guideline lah. Okay. Sampai satu tahap ni dia punya details ni sampai pergi ke apa kita panggil ni food vendors, sampai ke penghabisan dia, staffing, sampai ke evaluation dan ke mana kau hantar kau punya food waste tu. It's a very detail punya audit checklist lah. Okay. Kalau kat kilang-kilang yang handle ni HSC lah. HSC lah. Okay, so I think that's all untuk saya punya sharing 4 jam hari ini. Terima kasih semua. Tapi sebelum tu, conclusion lah, kita nak tutup kan. So sebagai conclusion, ada 3 benda yang saya nak inilah share dengan semua orang. Untuk kita punya program hari ini, sebenarnya saya nak semua orang faham lah yang sebenarnya food waste ni bukan isu kecil. Dia sebenarnya is a global issue. Kalau di dunia ni 1.3 bilion tan food waste setiap tahun, terlampau banyak. Dan 1.3 bilion tan makanan yang kita buang tu actually boleh bagi makan satu dunia ni sebenarnya. Okay. So dan pada masa yang sama juga food waste ni pun dia ada kesan. Bila kita buang dan jadi landfill, kita baru bercerita tadi pasal Love Canal, Minamata incident. So itu ialah insiden-insiden yang disebabkan oleh bahan buangan tersendiri daripada landfill. Lepas tu pada masa yang sama juga saya nak bagi tahu lah yang sebenarnya untuk kita menjayakan food waste management ni sebenarnya agak susah. Kecuali kalau kita dapat support daripada government lah dan institution ni macam sekolah, training provider untuk mengajar semua orang yang food waste ni is a global issue. Semua orang kena memainkan peranan lah. Okay. Dan yang last sekali, yang ini fakta lah. More than 50% of Malaysian wasted food daily. So daripada kita semua ni, 4 orang dari kita sebenarnya buang makanan. Tak tahu siapa 4 orang tu kan. Tapi bukan dalam ni lah. 8 orang yang di sebelah bilik ni lah. Kita sini semua tak pernah buang makanan lah. So dia bagi tahu most Malaysian claim they have good household skill. Ramai orang Malaysia ni claim dia tahu benda tu salah. Dia rasa bersalah bila makanan dia buang sampai buang makanan fisabilillah. Sebab tak boleh makan kan. Betul. Ada orang tak macam tu. Tapi hakikatnya dia cakap tapi dia tak implement. So dia kena bila kita ajar dorang, educate dorang akan bagi kesedaran lah. Maksudnya instead kau buang mungkin kau boleh sedekah, mungkin kau boleh bagi orang lain. So itulah kerja kita semualah. Kita ni sebagai kita boleh yang sebagai orang yang tahu kan, share semua knowledge ni dengan kawan-kawan ataupun orang yang kita boleh cerita lah. Okay, so penutup ada satu surah lah, ambil daripada surah Al-Isra. Itulah bila cerita pasal food waste ni pun daripada sudut halal certification tu pun, even halal certification pun dia tak cerita pasal lepas food waste ni dibuang ke mana. So mungkin food halal HACCP semua tu dia kena ada satu benda yang specify lah. Food waste ni kalau ada jangan dibuang. So, merujuk kepada ayat Quran terus. Okay, contohlah.
So ayat itu cakap sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. So orang yang buang makanan itu pun sebenarnya saudara syaitan lah, kalau dia buang tanpa sebab lah. So kita tak mau benda tu berlaku. Menusuk terus. Ayat ini betul-betul insaf lah. Banyak kita masa fikir tu. Lepas ni pergi bazar Ramadan, berfikir dulu, aku ni saudara syaitan kan saudara malaikat? Ni kiri kan. Ni expired ni, buang. Itu sahaja. Harap semua orang dapat sedikit informasi yang berguna lah untuk kita semua lah. So sebelum saya akhiri kita punya sharing hari ini, diharap semua orang boleh bagi feedback lah. Okay. So itu sahaja. Terima kasih. Kita tutup kita punya sesi petang ni dengan tasbih kifarah dan suratul As.